perbandingan agama, comparative religion ini tidak ada pada semua orang. Maka kebaikan yang dibawa oleh Dr. Zakir Naik wajar kita kongsikan, wajar kita angkat dia sebagai seorang yang mampu untuk tampil ke hadapan dan bercakap soal Islam dan membuat perbandingan dengan agama-agama lain yang dikaji. Bila ada satu soalan yang ditanya oleh seorang pemuda, yang pemuda ni kata dia tak mau beritahu agama dia apa. Dr. Zakir Naik berkata, okey, kalau tak mau beritahu, kalau tak mau cerita agama pun tak apa. Tapi soalan budak ini ataupun lontaran yang dibawa oleh pemuda ini, dia kata dia menyebut bahawa pada pandangan dia, apa yang dibawa oleh Dr. Zakir Naik ini, iaitu tentang Islam, penyebaran Islam, memperkukuhkan Islam dan membandingkan kebaikan Islam dengan agama lain, adalah hanya kerana Dr. Zakir Naik ini lahir sebagai seorang Muslim. Betul? Anda mungkin tidak dilahirkan sebagai seorang Muslim, Anda dilahirkan dalam agama lain. Mungkin kerana ibu dan ayah kita beragama Buddha sebagai contoh, beragama Hindu, atau beragama Kristian, atau apa juga agama. Tetapi Dr. Zakir Naik ini, beliau dilahirkan sebagai seorang Muslim. Maka kata pemuda itu, sekiranya kamu lahir sebagai seorang yang beragama Hindu, sudah pasti kamu berdiri di hadapan pada hari ini adalah dengan tujuan untuk menyebarkan Hinduism. Sila seperti Ustaz Sadi Zakir Naik tampil ke depan dengan tenang. Dia kata soalan yang sangat baik, lontaran yang sangat baik, dan dia menyebut bahawa dia mengakui apa yang dilontarkan oleh pemuda itu ada kebenarannya. Benarnya dari sudut apa? Bahawa betul dia dilahirkan daripada keluarga Muslim. Seperti saya dilahirkan daripada keluarga Muslim. Begitu juga dengan rakan-rakan yang datang di sini. Tapi tidak Ustaz Naim, tidak rakan-rakan yang ada di sini, rakan-rakan pelajar yang ada di sini. Kamu tidak dilahirkan daripada keluarga yang beragama Muslim. Macam abang sendiri, asal-asalnya agama apa? Bapa? Agama Kristian. Dari Sabah? Mana? Sarawak. Bangsa apa? Apa? Suku apa? Bidayu. Asal agama Kristian, bapak dulu. Sekarang bapak Islam, alhamdulillah. Ya. Jadi bapak dulu kenapa dia Kristian? Karena dia dilahirkan daripada keluarga yang ibu dia juga Kristian, bapaknya juga Kristian. Begitu juga saya. Kenapa sekarang saya berdiri sebagai seorang Muslim? Karena saya dilahirkan daripada ibu yang beragama Islam. Ayah saya juga Muslim. Maka boleh jadi kalau saya dilahirkan daripada keluarga yang beragama Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya, mungkin saya tidak berada di sini dengan rakan-rakan sekalian, mungkin. Tapi takdir Allah mengatasi segala-galanya. Allah takdirkan kita bertemu di sini pada hari ini atas satu akidah, iaitu kita sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadikan Islam ini sebagai cara hidup kita. Baik, kata Dr. Zakir Naik, benar dia kata, aku memang lahir daripada keluarga Muslim dan aku mengamalkan Islam berdasarkan kepada keluarga aku. Tetapi dia kata, ada tapinya. Hanya sampai umur aku 19 tahun saja. Sampai umur dia 19 tahun. Maka pada umur dia 19 tahun, dia mula memilih agama. Di antara sekian agama-agama besar yang ada di atas dunia ini, Kristiannya, Hindunya, Buddhanya, dan juga beberapa agama yang lain, dan dibandingkan dengan Islam. Dia kata, sejak saya bermula umur 19 tahun, saya mula membuat kajian dan membuat perbandingan terhadap agama. Dia baca Veda, dia baca Bible, dia baca itu, dia baca ini, dan akhirnya dia kata, Islamlah satu-satunya agama yang boleh dibuktikan kebenarannya melalui saintifik. Boleh dibuktikan dengan fakta. Ini kebenaran Islam. Apa juga yang dinyatakan oleh Al-Quran, bahawa kita harus beriman dan wajib beriman dengan Al-Quran, dan wajib beriman dengan apa yang didatangkan oleh Nabi kita, yakni Muhammad SAW. Maka arahan itu kita boleh buktikan secara saintifik. Boleh dibuktikan. Contoh, saya tanya, peristiwa Isra dan Mi'raj, apa pandangan kamu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj? Ya, Nabi diangkat ke langit.
Itu satu. Sebelum Nabi diangkat ke langit, yes, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam tempoh masa yang sangat singkat. Bagaimana mungkin pada ketika itu ada kemajuan teknologi yang tinggi yang boleh membawa Nabi pada malam yang sama Nabi duduk di Mekah, Nabi dipindahkan ke Masjid Al-Aqsa yang jaraknya lebih daripada 1250 km pada malam yang sama dan pada detik yang sama Nabi boleh berpindah tempat. Nabi bukan pergi secara roh, maksudnya Nabi berada di Mekah, tapi roh Nabi yang diperjalankan tidak. Pendapat kuat yang menyatakan tentang peristiwa itu bahawa Nabi pergi dengan jasad Nabi. Memang Nabi tak ada di Mekah. Nabi pergi subuh ke Masjid Al-Aqsa. Bagi kita, ia satu peristiwa yang biasa atau peristiwa yang aneh? Peristiwa yang aneh. Bagi kita, ia satu peristiwa yang aneh, yang pelik, yang dalam bahasanya ia melanggar adat. Adat kata tak mungkin boleh sampai. Tetapi kenapa dia boleh sampai? Kerana dengan izin Allah dan dengan teknologi yang Allah sediakan kepada Nabi SAW pada ketika itu. Baik, Nabi disediakan dengan apa? Dengan seekor tunggangan yang namanya borak. Baik, kenapa borak ini laju? Karena borak ini dipandu oleh satu makhluk yang namanya Jibril. Siapa Jibril? Ketua kepada para malaikat. Jibril. Baik, malaikat diperbuat daripada apa? Dibuat daripada nur, dibuat daripada cahaya. Berapakah pergerakan dan kelajuan cahaya? Satu saat, sejauh mana cahaya boleh sampai? Satu saat hampir 300,000 km. Hampir 300,000 km per saat. Bukan per jam, per saat. Hampir 300,000 km. So sekarang ni perjalanan daripada Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa, berapa jarak dia? Hanya 1,250 km. Yang tadi kelajuan cahaya satu saat 300,000. So sekarang malaikat ini diperbuat daripada apa tadi? Diperbuat daripada cahaya. Maka pergerakan malaikat adakah seperti kita? Tidak. Dia bergerak pantas umpama cahaya. Maka sebab itu hakikatnya peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun pada pandangan kita macam mana Nabi boleh bergerak begitu pantas, begitu cepat, hakikatnya ia boleh dibuktikan secara saintifik. Dia bukan cerita dongeng. Cerita dongeng ini kita tak boleh bukti. Fairy tale cerita dia. Jadi cerita dongeng Snow White dan sebagainya kan, cerita Mak Saleh itu kan, cerita orang putih itu, dia tidak boleh dibuktikan secara saintifik. Wujudkah Snow White? Wujudkah makhluk itu? Wujudkah makhluk ini? Kita tidak boleh membuktikan karena ini cerita rekaan semata-mata. Tetapi tidak dengan peristiwa seperti Isra. Sekarang juga mari agama apa? Agama sembah matahari, agama sembah pokok, agama sembah bulan. Mari ceritakan tentang saintifiknya agama itu. Dan aku akan tinggalkan Islam dan aku akan menganuti agama itu. Kenapa dia berani mencabar begitu? Kenapa dia berani cabar? Karena dengan yakinnya bahawa tidak ada agama lain yang terbaik, yang diredai di sisi Allah, melainkan agama yang sedang berada pada diri kita sekarang ini. Satu nikmat yang cukup besar. Jadi ini kata sejak umur dia 19 tahun dia mula memilih Islam sebagai agama dia, walaupun dia lahir daripada keluarga Muslim. Karena setelah dia membuat kajian, ternyata Islamlah agama yang benar dan dia tidak silap untuk dia dilahirkan di dalam keluarga yang Muslim. Jadi alhamdulillah, dan pertemuan kita pada petang ini, saya dan rakan-rakan bersama dengan para pelajar yang saya rasa anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam keadaan ini, dan anda telah bersedia dengan sepenuh hati untuk berhadapan dengan apa juga ujian dan godaan. Kerana kita melihat dan membaca perjalanan kehidupan para sahabat ini, macam mana tekanan-tekanan yang ditimpa kepada mereka apabila mereka memeluk Islam.
Ada yang kaya kerana dia Islam, akhirnya ditinggalkan kekayaan dan dia menjadi seorang yang fakir dan miskin. Sebagaimana kisah Mus'ab bin Umair, seorang yang sangat kaya ketika di Makkah. Bila dia ada selendang di bahu dia, di badan dia, bila dia berjalan, selendang tu jatuh, dia tak kutip dah selendang tu. Kerana apa? Duit dia banyak, dia boleh beli benda yang baru. Tetapi ketika dia beriman dengan Nabi kita SAW, dia meninggalkan segala kemewahan itu. Nabi hantar Mus'ab bin Umair ni antara perwakilan yang paling awal yang Nabi hantar. Nabi utuskan pergi ke Madinah, menjadi guru kepada mereka yang berada di Madinah, menjadi guru kepada kabilah Aus dan Khazraj, sebagai persediaan dan persiapan untuk menerima Nabi dalam hijrah Nabi kita SAW. Mus'ab bin Umair. Dan tiba-tiba dalam satu peperangan beliau gugur syahid. Perang Uhud tak silap, dia gugur syahid. Dan pada ketika itu Nabi menangis melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Karena apa? Karena kain yang nak digunakan untuk mengkafankan jenazah Mus'ab pada ketika itu, bila tarik tutup kepala, kakinya terbuka. Bila tarik tutup kaki, kepalanya terbuka. Tak ada kain lain yang boleh digunakan untuk mengkafankan Mus'ab bin Umair. Yang menggambarkan betapa Mus'ab ini dulu dia nak apa pun dia boleh dapat, tetapi kerana dia menerima Islam, ditinggalkan semua kemewahan dia. Yang ada pada dia hanyalah Allah, yang ada pada dia hanyalah Rasul SAW. Tapi itu tidak bermakna bahawa Islam hanya menganjurkan kepada kita untuk kita menjadi orang fakir dan orang miskin. Kalau semua orang Islam jadi fakir dan miskin, siapa nak bayar keluarkan ternakan? Barulah barulah dia boleh bayar zakat ternakan. Orang yang punya perniagaan, barulah dia boleh keluarkan zakat perniagaan. Dan kamu juga ni, sekarang kita berada di sini juga hasil daripada keuntungan. Seorang yang punya perniagaan yang baik, akhirnya disumbangkan hasil keuntungan dia untuk dilaporkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyediakan pusat ini kepada kita dengan baik. Hasil keuntungan dia, hasil perniagaan dia dengan baik. Kalau tanpa orang Islam yang berjaya dalam bidang perniagaannya, bidang peternakannya, bidang pertaniannya, maka kita tidak mampu untuk memenuhi kantung baitul mal kita. Tak boleh untuk kita membayar zakat. Maka wajib juga kepada kita untuk kita fikirkan, untuk kita tidak hanya kekal sebagai seorang yang fakir, sebagai seorang yang miskin. Kita kena keluar daripada kelompok itu sehingga kita mampu menjadi seorang yang mampu membayar zakat. Sebab tu orang-orang yang berniaga ini, orang yang berniaga, cuba kita bertanya betul-betul dengan orang yang berniaga, sebenarnya apa amalan yang dia buat sehingga dia boleh berjaya, sehingga dia boleh mendapatkan hasil pendapatan yang begitu tinggi. Walaupun kita nampak dia pakai kereta mewah kan, dia naik kereta apa? Dia naik Mercedes, dia ada BMW, dia ada kenderaan-kenderaan yang mewah. Maka pandangan kita mungkin kita kata, oh dia ni kaya, duit dia ada, dia guna untuk diri dia. Hakikatnya kekayaan yang dia guna itu adalah beratusan daripada apa yang telah dia sumbangkan. Kalau Allah sebut kat kita, Allah sebut kat kita, Allah memberi perumpamaan kepada orang-orang yang yunfiquna fi sabilillah, orang yang infakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama kita tanam satu benih, yang benih itu akan tumbuh 7 tangkai, dan dari setiap 7 tangkai itu ada 100 biji pula benih yang lain. Ini hasil keuntungan daripada orang yang memberi infak. Kalau orang tu punya harta yang banyak, dia infakkan 1 juta ringgit, maka dia akan mendapat keuntungan lebih berlipat kali ganda. Kerana dia punya kekayaan. Sayyidina Uthman bila sampai ke Madinah, ayam di Madinah kering, musim kemarau, yang ada hanya dari 1 telaga saja. Dan kebetulan telaga itu pula milik orang Yahudi. Bila nak ambil air daripada telaga itu, orang Yahudi ni kenakan charge, kena bayar 1 rial, 2 rial, kena bayar. Maka Sayyidina Uthman pergi ke telaga itu, berjumpa dengan tuan dia. Dia beli telaga itu, dan dia infakkan untuk kegunaan seluruh masyarakat yang ada di Madinah pada ketika itu. Bayangkan telaga itu digunakan sehingga hari ini.
Apa kesan manfaat dia kepada Sayyidina Uthman bin Affan? Apa jariah yang dia dapat? Allahu Akbar. Tidak terbilang jariah yang dia dapat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang setelah mereka menerima agama Allah, walaupun mereka diuji, seperti mana Bilal ibn Rabah diletakkan batu di atas dada, seperti mana Ammar ibn Yasir yang melihat ibu dan ayahnya dibunuh di depan mata dia, sehingga dia terpaksa menyebut bahawa dia kembali kepada agama asal, ataupun dia menyebut bahawa dia tidak lagi bersama dengan Nabi. Akhirnya mereka lah yang menjadi orang kuat yang membantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita doakan anda sekalian, para pelajar, putra dan putrinya, lelaki dan perempuan, anda akan bergerak dan menjadi duta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah melihat kepada kelemahan yang ada pada umat Islam yang sedia ada. Kalau kamu melihat kepada keadaan umat Islam yang sedia ada di luar, memang cukup tahu. Memang cukup tahu. Muslim mereka itu secara baka, dan kadang-kadang baka itu bukan baka yang baik. Jangan melihat kepada keadaan umat Islam itu, lihatlah kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu ada seorang perempuan, nama dia Hidayah Lim. Dia menyebut dalam satu bual bicara dengan dia dalam radio IQ. Dia kata bila dia membaca buku-buku tentang Islam, dia membaca buku tentang Islam, dia kata seolah-olah macam penulis-penulis itu berbohong saja. Sebab cerita-cerita tentang kebaikan Islam yang terdapat dalam buku itu hakikatnya tak sama pun dengan realiti yang ada pada masyarakat Islam. Masyarakat Melayu yang ada di luar sana itu, yang rosaknya cukup besar, yang rosaknya itu mendominasi. Dan orang-orang yang rosak ini pula penguasai media, baik media cetaknya, baik media elektroniknya. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita dikurniakan dengan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang awaluhu maghfirah, awaluhu rahmah, awalnya itu penuh dengan kerahmatan dari Allah, wa awsatuhu maghfirah, di pertengahannya ada keampunan dari Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya itu kita akan tergolong dalam kalangan mereka yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Baik. Ada lebih kurang 9 minit lagi Ustaz, kita berbuka puasa. Beri masa kat saya 3 minit lagi. InsyaAllah saya akan ceritakan sedikit tentang ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah. Satu, puasa yang diterima itu adalah puasa yang ditunaikan dalam keadaan kita meyakini bahawa puasa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin bahawa ibadah kita ini akan diterima dan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, puasa yang diterima oleh Allah ialah puasa yang di dalamnya kita paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, paling banyak kita ingat Allah. Kita banyak membacakan Al-Quran, kita banyak istighfar, kita banyak bertahlil, kita banyak bertahmid, kita banyak bertakbir, dan kita banyak bertasbih. Yang ketiga, puasa yang dikerjakan dengan penuh sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah akan menerima sesuatu amalan itu daripada orang yang bertakwa. Yang keempat, puasa yang diterima itu ialah puasa yang dikerjakan dalam keadaan kita banyak berdoa kepada Allah. Kita banyak memperbanyakkan doa kepada Allah, sentiasa mohon doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa yang diterima itu ialah puasa yang di dalamnya kita tidak bercakap perkara-perkara yang haram. Kita tidak bercakap perkara-perkara yang syubhat, yang makruh, dan juga perkara yang sia-sia. Yakni kita tidak mengumpat, kita tidak gosip, kita tidak cerita tentang keburukan orang itu, kita tidak cerita tentang keburukan orang ini. Sebaliknya kita mengambil ruang untuk kita muhasabah diri kita. Puasa yang keenam ialah puasa yang dilakukan dalam keadaan kita tidak melakukan sebarang dosa. Tundukkan pandangan, lidah kita jaga, tangan kita jaga, hati kita jaga. Kita tidak melakukan sebarang dosa. Yakni kita tidak tinggalkan solat. Ada orang yang berpuasa tapi dia tak solat, cukup malam, dia sanggup tahan perut dia daripada makan dan minum, tapi dia tidak solat. Allahu Akbar. Dan yang ketujuh, puasa yang di dalamnya kita paling banyak memberi makan pada orang. Banyak beri makan. Macam suasana di Mekah dan juga di Madinah, Masya Allah cukup subur. Dan kita bawa balik benda itu ke sini. Kita beri makan untuk orang berbuka puasa. Dan yang terakhir,
puasa yang dilakukan di mana selepas berakhirnya Ramadan akan ada perubahan pada diri orang yang berpuasa. Kita nampak kesan pada diri kita. Kan? Sebelum berpuasa macam mana? Ketika kita berpuasa bagaimana? Setelah berakhir Ramadan, apa perubahan yang berlaku pada diri kita? Maka apabila berlakunya perubahan yang positif, kita kekal istiqamah atas amalan-amalan kita dalam Ramadan, dan kita bawa keluar amalan itu sehingga keluar dari Ramadan, itu tanda bahawa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup 3 minit apa yang saya kongsikan yang terakhir pada petang ini, insya-Allah. Sebentar lagi kita akan sama-sama berbuka puasa. Saya minta semua para pelajar untuk turut mendoakan kami di pihak ABIM Daerah Kuala Muda Angkatan Pilihan Islam Malaysia untuk terus kekal istiqamah di atas jalan ini, di atas jalan dakwah ini. InsyaAllah kita menyantuni semua orang. Kita tidak bercakap soal politik, kita tidak bicara soal apa-apa yang bersifat kepartian, tetapi kita membawa mesej dakwah kita sebagai, kita membawa konsep Islam rahmatan lil alamin untuk kita perkenalkan kepada seluruh umat manusia, walaupun apa agama dia, walaupun apa bangsa dia, tetapi Islam ini harus kita perkenalkan dan kita tunjukkan dengan wajah dia yang sebenar, agar seluruh umat yang ada di atas muka bumi ini menerima dan meyakini hanya Islamlah satu-satunya agama yang diterima dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz Naim atas kesempatan ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah hadir. Terima kasih kepada semua para pelajar putra dan putrinya. Mudah-mudahan Allah memberkati segala kerja buat kita dan Allah akan pertemukan kita lagi dalam pertemuan-pertemuan